Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Muhammad Hanafi selaku pensyarah kami dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami akan membentangkan tajuk aplikasi dalam Seesaw meningkatkan motivasi dan pelibatan pelajar dalam PDPC. Kami dari kumpulan 9 yang terdiri daripada saya sendiri, Nur Syahirah binti Syed Mahdi, Muhammad Fakrullah bin Muhammad Yasin, Anissa binti Abdul Ghaffar, Auni Amira binti Sahimi dan juga Aina Jihah binti Azmi. Okey, saya akan membentangkan tentang refleksi PDPC yang lalu. Okey, berdasarkan refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu, hasil dapatan daripada artikel yang telah dipilih, di mana artikel ini menumpukan RPH bagi subjek pendidikan syariah Islamiah. Semasa tempoh praktikum PDPP YAK 2021 dijalankan, kajian tindakan ini telah mendapati satu isu yang melibatkan pelajar kurang bermotivasi dan pelibatan mereka yang kurang memuaskan semasa PDPC berlangsung. Okey, isu ini dapat dilihat dari segi pemerhatian guru di dalam kelas di mana pelajar mengantuk serta kurang aktif dalam aktiviti PAK 21. Di samping itu juga, pelajar tidak dapat menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh guru semasa sesi soalan jawab di dalam kelas. Menurut artikel yang dirujuk juga, terdapat beberapa kajian yang membangkitkan isu yang sama pada masa kini. Okey, selain itu, kajian tindakan yang dilaksanakan ini juga mendapati bahawa BBM atau bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru juga menghadapi beberapa masalah teknikal, iaitu gangguan teknikal yang telah mengambil masa selama 3 hingga 10 minit. Hal ini telah dilihat daripada set induksi yang tidak dapat dijalankan disebabkan masalah teknikal berkenaan. Okey, justru oleh sebab itu ia merupakan satu halangan terhadap selita guru dalam PDPC yang dilaksanakan. Okay, seterusnya saya akan pas kepada kawan saya. Seterusnya, saya akan membentangkan fokus kajian. Topik perundangan Islam merupakan antara topik yang perlu dikuasai oleh pelajar yang mengambil subjek pendidikan syariah Islamiah. Berdasarkan refleksi rancangan pengajaran harian, kami mendapati bahawa segelintir pelajar kurang bermotivasi dan pelibatan mereka semasa PDPC juga berada pada tahap yang tidak memuaskan. Ianya memberikan impak negatif yang telah menyebabkan penguasaan konsep dan pemahaman mereka terhadap topik yang diajar berada pada tahap rendah. Seramai 4 orang pelajar perempuan tingkatan 4 Ummu Aiman di Ma'had Tahfiz Al-Quran Darus Saadah Lil Banat terlibat dalam kajian ini. Kajian yang dilakukan adalah menumpukan penggunaan aplikasi Seesaw terhadap keberkesanannya semasa proses PDPC. Aplikasi ini membantu pelajar untuk mendengar kembali rakaman suara yang dimuat naik pada bila-bila masa sahaja. Ini adalah objektif bagi kajian kami. Objektif kajian ini secara umumnya adalah untuk meningkatkan motivasi dan kefahaman pelajar berkaitan topik perundangan Islam. Manakala objektif khusus yang dirangka adalah seperti berikut. Yang pertama adalah untuk meningkatkan peratusan pelajar yang mendapat keputusan cemerlang dalam ujian bagi topik, konsep dan pengertian perundangan Islam. Dan yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan pelajar untuk menggunakan aplikasi Seesaw dalam PDPC. Dan yang terakhir sekali adalah untuk meningkatkan minat pelajar tingkatan 4 Ummu Aiman terhadap subjek pendidikan syariah Islamiah. Saya akan membentangkan tentang sasaran kajian. Kumpulan sasaran yang diambil adalah terdiri daripada 4 orang pelajar perempuan tingkatan 4 Ummu Aiman di Ma'had Tahfiz Al-Quran Darus Saadah Lil Banat Julur. Pemilihan pelajar adalah daripada kalangan yang kurang bermotivasi dan pelibatan mereka semasa PDPC berlangsung kurang memuaskan. Kajian ini dibuat adalah untuk meningkatkan semangat pelajar serta memastikan proses PDPC yang dijalankan adalah berkesan. Baik,
saya Aunia Amira binti Sahimi. Saya akan teruskan kepada cadangan tinjauan awal. Kajian ini melibatkan 4 orang pelajar perempuan tingkatan 4 Ummul Aiman sebagai sampel kajian. Jadi saya akan teruskan kepada perancangan kajian dalam tempoh masa 3 bulan. Ini dimulakan pada bulan April. Pada minggu pertama, tinjauan awal dibuat, iaitu mereka bentuk soalan untuk ujian pra dan ujian pos sebagai mengenal pasti kemahiran murid-murid. Kami telah mereka bentuk soal selidik sebanyak 10 soalan dan kami telah menjalankan ujian pra selama 20 minit. Seterusnya pada minggu kedua dan ketiga bulan April, kami telah menjalankan analisis data tinjauan awal. Pada minggu ini, kami telah menganalisis, merekod dan melapor markah ujian pra, iaitu bilangan dan peratus yang lulus atau yang dapat menjawab dengan betul. Seterusnya, kami menganalisis data soal selidik yang menentukan nilai min bagi mengukur minat atau persepsi murid pada mata pelajaran pendidikan syariah, Islamiah dan bilangan serta peratus bagi setiap kategori skala. Seterusnya, kami juga melaporkan dapatan analisis dan soal selidik dalam jadual. Selain itu, kami juga melaporkan dapatan pemerhatian yang kami dapati. Selain itu, kami juga telah mengedarkan soal selidik kepada murid dan mengumpul semula selepas 10 minit. Oleh itu, kami telah membuat perhatian terhadap sikap murid sebelum aktiviti intervensi dijalankan. Rancangan diteruskan pada minggu keempat bulan April, iaitu kami merancang dan menyusun aktiviti intervensi. Aktiviti 1 ialah dengan memperkenalkan aplikasi Seesaw kepada murid perempuan tingkatan 4 Ummul Aiman. Murid ditayangkan video dari YouTube tentang subtopik konsep dan pengertian perundangan Islam yang ditayangkan di hadapan kelas. Guru menerangkan dengan lebih lanjut tentang konsep dan pengertian perundangan Islam menerusi aplikasi Seesaw. Aktiviti kedua diteruskan dengan perbincangan dua hala antara ahli kumpulan di dalam aktiviti Think, Pair, Share dan mereka diminta berbincang tentang istilah baharu yang dikenal pasti semasa tayangan video. Guru hanya memerhati penglibatan pelajar di dalam kumpulan. Aktiviti ketiga pula, murid diberi soalan latih tubi berbentuk kuis berkaitan topik tersebut menggunakan aplikasi Seesaw. Akhir sekali, aktiviti keempat, soal jawab bersama guru dan guru memberi kesimpulan ringkas bagi topik, konsep dan pengertian perundangan Islam. Seterusnya, pada minggu 1 hingga minggu ketiga bulan Mei, kami telah melaksanakan aktiviti intervensi sebagaimana yang dirancang secara satu persatu. Kami melakukan pemerhatian dan membuat perekodan terhadap sikap dan tingkah laku murid. Pada minggu keempat bulan Mei, kami menjalankan ujian pos untuk menilai tahap perubahan tingkah laku terhadap teknik aplikasi yang diperkenalkan. Selain itu, kami juga mengedar soal selidik untuk dijawab oleh murid. Pada bulan terakhir iaitu bulan Jun, pada minggu pertama kami menganalisis data ujian pos, kami juga menganalisis data soal selidik dan kami juga menyediakan jadual dan pelaporan hasil analisis data. Pada minggu kedua pula, kami telah menulis refleksi kajian dan membuat cadangan penambahbaikan. Pada minggu ketiga, kami mengemaskini laporan seperti editing, memastikan isi kandungan, rujukan dan juga lampiran yang dilengkapkan. Minggu terakhir bulan Jun, kami telah menjilid laporan dan bersedia untuk dihantar ke PPD. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada bahagian tinjauan awal. Tindakan yang diambil adalah dengan memilih seramai 4 orang murid daripada tingkatan 4 Ummul Aiman. Dipilih sebagai sampel kajian adalah hasil daripada pemerhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran dan juga latihan. Ujian pra dijalankan untuk meningkatkan peratusan pelajar yang mendapat keputusan cemerlang dalam ujian bagi topik konsep dan pengertian perundangan Islam dan juga untuk meningkatkan minat pelajar tingkatan 4 Ummul Aiman terhadap subjek pendidikan syariah Islamiah. Pekaji juga mengedarkan satu set soalan berkaitan dengan topik, konsep dan pengertian perundangan Islam, dan setelah selesai,
menjawab, kertas jawapan mereka akan dikutip dan jawapan mereka akan dianalisis. Dan jawapan murid tidak akan dibincangkan kerana soalan yang sama akan digunakan untuk ujian pos. Jadi jadual tersebut akan menunjukkanlah keputusan prestasi yang ditunjukkan oleh para pelajar dalam ujian pra. Okey, berdasarkan dapatan dalam jadual yang akan ditunjukkan nanti, daripada 4 orang murid yang mengambil ujian pra bagi topik konsep dan pengertian perundangan Islam, tiada seorang pun pelajar yang mencapai bagi grade A sehingga C, manakala 2 orang pelajar mencapai grade D 50%, manakala lagi 2 orang pelajar mencapai keputusan E, iaitu sebanyak 50% juga. Dan dapatan ini menunjukkan bahawa pelajar yang menjadi sasaran kajian sememangnya mempunyai masalah dalam menguasai topik, konsep dan juga pengertian perundangan Islam. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian intervensi ataupun program intervensi yang dilakukan dalam kajian tindakan ini. Aktiviti yang utama dalam intervensi ini adalah guru memberi soalan melalui aplikasi Seesaw. Penerangan yang diberikan terlebih dahulu kepada pelajar bagi mengakses aplikasi ini dengan menggunakan link yang diberikan. Kemudian pelajar dikehendaki mengisi maklumat masing-masing mengikut arahan yang diberikan oleh guru. Setiap pelajar yang mempunyai akaun Seesaw diminta untuk menyiapkan tugasan yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Kemudian pelajar ditayangkan dengan tayangan video daripada aplikasi YouTube tentang subtopik mengikut minggu. Sebagai maklumat tambahan, di samping penggunaan aplikasi Seesaw, guru juga membimbing pelajar mengenali setiap fungsi penggunaan yang terdapat dalam aplikasi Seesaw. Aktiviti yang seterusnya adalah aktiviti yang kedua, iaitu Think, Pair, Share. Strategi ini adalah langkah pertama, guru menyediakan soalan kepada pelajar mengikut subtopik dan pelajar diminta untuk berfikir tentang jawapan mengikut soalan yang diberikan. Langkah kedua adalah pair, di mana guru meminta pelajar untuk berbincang secara berpasangan bagi menjawab soalan yang diberikan. Pelajar akan berbincang sesama mereka dan berkongsi jawapan dengan idea sesama ahli kumpulan. Seterusnya adalah langkah 3, share, di mana guru meminta pasangan pelajar tampil di hadapan kelas untuk berkongsi jawapan kepada semua rakan-rakan kelas bagi berkongsi pendapat mereka masing-masing. Seterusnya, aktiviti yang ketiga dalam intervensi ini adalah memberi soalan melalui aplikasi Seesaw. Pelajar diberikan beberapa soalan latih to be mengenai soalan-soalan tentang topik perundangan Islam. Pelajar perlu menjawab soalan tersebut mengikut arahan yang telah diberikan oleh guru dengan menggunakan aplikasi Seesaw. Guru akan membuat penilaian untuk melihat sejauh mana murid menguasai topik tersebut sama ada mereka faham atau sebaliknya soalan yang telah diberikan. Guru meminta pelajar membuat sedikit pembacaan dalam aplikasi Seesaw, iaitu pada bahagian buku teks yang telah dimuat naik oleh guru. Pemerhatian yang telah dibuat oleh guru mendapati pelajar dapat menyiapkan tugasan yang diberikan dengan baik, serta pelajar kelihatan seronok apabila menggunakan aplikasi ini kerana kaedah penggunaan dan penyampaian yang menyeronokkan dan guru berpuas hati dengan hasil yang ditunjukkan oleh pelajar. Okay, seterusnya saya akan bentangkan tentang jadual pelaksanaan kajian, itu cartagan. Yang pertama, mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal yang mengambil masa daripada bulan Januari sehingga Februari. Kedua, melakukan tinjauan literature pada bulan Mac. Untuk yang seterusnya, merumuskan masalah yang didapati hasil daripada refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu, yang mengambil masa 2 bulan, iaitu April dan Mei. Seterusnya, berbincang mengenai hasil dapatan dengan rakan pada bulan Mei dan Jun.
Yang kelima, membuat pembacaan tentang penulisan kajian, tindakan dan rancangan intervensi yang berlangsung pada bulan Jun dan Julai. Seterusnya, menentukan kumpulan sasaran murid yang akan dikaji dan merancang pelaksanaan kajian yang dilaksanakan pada bulan Ogos, mengambil masa sebulan. Seterusnya, menentukan prosedur pengumpulan data pada bulan Ogos dan September, menganalisis dan menghurai data pada bulan September dan Oktober. Seterusnya, pembentangan perbincangan dan pelaporan draft kajian tindakan dijalankan pada bulan November. Yang terakhir sekali iaitu pada bulan November dan Disember, kajian melaksanakan mengubah suai dan penambahbaikan draft kajian. Seterusnya slide berkenaan belanjawan. Anggaran pembelanjaan pelaksanaan kajian tindakan ini berjumlah 100, di mana dia terdiri daripada yang pertama, fotostat laporan kajian tindakan yang berjumlah RM50, kertas A4 1 rim, 3 unit iaitu RM15 satu unit, totalnya RM45. Yang terakhir, langganan internet RM5 per day.